Terima kasih kerana memilih kami pada waktu ini. 30 minit di Sirius Utama. Anda bersama saya, Ruzaini Ruslan. Penyeludupan ikan hiasan dan kura-kura dapat dipatahkan. Juga, buruh ladang didakwa rogol dan cabul adik ipar umur 11 tahun. Menurut pegawai Lagi rampasan yang dapat Batalion 9 Pasukan Gerakan Am PGA 9 patahkan. Kali ini melibatkan ikan hiasan, ikan laga dan kura-kura albino dipercayai dibawa seludup dari Thailand bernilai RM90,200 dekat Pangkalan Haram Hasan Merah, Rantau Panjang. Menurut pegawai pemerintah PGA 9, Superintendent Nur Azizan Yusof, dalam kejadian jam 3 petang itu, anggota bertugas sedang membuat rondaan sebelum terserempak sebuah kenderaan jenis Nissan Latio di kawasan tempat letak kereta dalam keadaan mencurigakan. Anggota kemudian menghampiri kenderaan berkenaan dan mendapati kereta tidak berkunci selain terdapat beberapa guni putih di bahagian tempat duduk belakang dan bonet kereta itu. Hasil pemeriksaan, kesemua guni berkenaan berisi 350 ikan hiasan iaitu jenis emas hitam, 545 ekor ikan laga serta 20 ekor kura-kura albino. Pemilik kenderaan bagaimanapun sempat melarikan diri. Kesemua haiwan dirampas dan diserahkan kepada Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAKIS). Kesemua ikan hiasan, ikan laga dan kura-kura albino ini disyaki untuk pasaran negeri Kelantan kerana ia mempunyai peminat yang tersendiri. Seorang buruh ladang didakwa di Mahkamah Session Kota Baru terhadap dua pertuduhan merogol dan mencabul adik iparnya berusia 11 tahun September tahun lalu. Tertuduh yang berusia 19 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Ahmad Bazli Baharudin. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 376-3 Kanun Keseksaan kerana merogol dan berdepan hukuman penjara tidak kurang 8 tahun hingga 30 tahun dan 10 sebatan jika disabitkan kesalahan. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa melakukan amang seksual terhadap kanak-kanak sama. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 14-D Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 yang memperuntukkan penjara tidak melebihi 20 tahun dan sebatan. Kedua-dua kesalahan itu dilakukan di dalam bilik di sebuah rumah di Kampung Kubang Kerian, Latar Rek dekat Kuala Krai jam 8 pagi pada 2 dan 6 September 2020. Tertuduh bagaimanapun dalam rayuannya merayu supaya mahkamah menawarkan jaminan terhadap kedua-dua pertuduhan. Mahkamah bagaimanapun tidak membenarkan jaminan dan 28 April ditetapkan tarikh sebutan semula kes. Ribut yang melanda penduduk Kampung Limau Purut dekat Rantau Panjang, Kelantan semalam menyebabkan seorang wanita yang dalam pemulihan akibat serangan angin ahmar terpaksa terjun melalui tingkap dari ketinggian 3 meter untuk menyelamatkan diri. Umi Kalsum Ismail, 57 tahun yang baru sebulan mampu bangun akibat penyakit itu, terpaksa nekat terjun pada ketinggian kira-kira 3 meter apabila melihat ribut menerbangkan bumbung rumahnya dalam kejadian kira-kira jam 4 petang semalam. Pun begitu, beliau cedera di jari kaki dan sakit badan. Beliau yang sedang berehat di ruang tamu pada awalnya dikejutkan dengan hujan lebat sebelum terdengar bunyi dentuman disusuli atap rumah yang tercabut di bawah angin kuat. Dan kerana berseorangan di rumah tanpa suami dan anak-anak,
Beliau seakan tiada pilihan selain terjun melalui tingkap dapur kerana tidak berani untuk keluar melalui pintu utama kerana pada hemat beliau, kedengaran seperti wayar elektrik terputus dihempap kayu. Ribut yang melanda menyebabkan keseluruhan atap rumah musnah selain harta benda seperti televisyen, almari dan pakaian tidak dapat diselamatkan. Pengantin baru yang dilapor hilang ketika sedang berbulan madu dekat Tasik Kenyir, Kuala Berang, Terengganu kemarin akhirnya ditemui awal pagi tadi. Menurut Ketua Polis Daerah, Deputi Superintendent Muhammad Adli Mat Daud, mayat Ami Azizul Abu Bakri, 21 tahun, ditemui terapung di permukaan air pada jarak 1.5 km dari lokasi kejadian. Mayat Ami Azizul ini bagaimanapun ditemui seorang pengusaha rumah rakit. Lelaki berkenaan kemudian memaklumkan perkara itu kepada pasukan polis Marin yang meronda di kawasan berhampiran. Mayat mangsa diangkat oleh pasukan bomba dan penyelamat sebelum diserahkan kepada polis untuk dibawa ke Hospital Hulu Terengganu untuk tindakan lanjut. Berikutan penemuan itu, operasi mencari dan menyelamat SAR yang mengambil masa selama 3 hari ditamatkan. Dalam kejadian jam 5.50 Sabtu lalu, mangsa dari kampung Sungai Buaya Dungun yang sedang menghabiskan percutian bulan madu bersama isteri dan ahli keluarga mentua dikatakan berenang di hadapan rumah rakit disewa mereka tanpa memakai jaket keselamatan. Sementara itu, menurut Ibu Mangsa Zabidah Abdul Rahman, pada malam sehari sebelum kejadian, mangsa meminta Zabidah menyimpan elok-elok baju Melayu putih yang dipakai pada hari perkahwinan tanpa mensyaki apa-apa. Dia akan setia menunggu dan hanya akan pulang ke rumah apabila mayat anaknya ditemui. Sejak kejadian, mereka sekeluarga tidak putus berdoa, membaca surah Yasin dan melakukan solat hajat di atas rumah rakit berkenaan. Zabidah yang berniaga di Pasar Besar Dungun berkata, peristiwa itu mengingatkannya kepada arwah anak sulungnya yang meninggal dunia kerana lemas 17 tahun lalu. Katanya, anak sulungnya yang ketika itu berusia 21 tahun lemas ketika menyelamatkan 9 rakan nelayan apabila bot gentian kaca dinaiki mereka karam di muara Sungai Dungun sekitar tahun 2004 lalu. Hanya dia yang lemas manakala semua rakan-rakannya selamat. Tambah Zabidah, kini anak bongsunya pula lemas. Kerja pengalihan dan penyambungan paip baharu berhampiran sebuah kilang di Persiaran Selangor Shah Alam yang menyebabkan gangguan bekalan air berjadual di beberapa kawasan dijangka selesai 9 malam ini. Ketua Komunikasi Korporat Pengurusan Air Selangor Sendirian Berhad, Alina Basri berkata, bekalan air di kawasan terjejas akan mula disalurkan secara berperingkat sebaik kerja pengalihan dan penyambungan paip baharu itu siap dilaksanakan. Bekalan air di kawasan terjejas akan mula disalurkan secara berperingkat sebaik kerja pengalihan dan penyambungan paip baharu itu siap dilaksanakan. Tambahnya, tempoh masa gangguan dan pemulihan bekalan air di kawasan terjejas adalah berbeza kerana bergantung kepada kuantiti bekalan, jarak lokasi premis pengguna serta tekanan air pada sistem agihan bekalan air. Kerja pengalihan dan penyambungan paip itu menyebabkan gangguan bekalan air berjadual di 5 kawasan di wilayah Petaling, 14 kawasan di wilayah Klang dan 12 kawasan di wilayah Shah Alam bermula jam 9 pagi tadi. Perintah berkurung di kawasan perairan 7 daerah dalam Zon Selamat Timur Sabah, S-Zone, yang berakhir esok dilanjut lagi 2 minggu sehingga 15 April. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Hazani Ghazali berkata, perintah berkurung itu meliputi perairan Sandakan, Beluran, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Perintah ini diteruskan bagi memastikan kawasan perairan berkenaan tidak diceroboh pengganas dan mengancam keselamatan penyelidik antarabangsa yang menjalankan penyelidikan dan pelancong asing yang melawat pulau peranginan. Orang ramai yang tinggal di kawasan berkenaan dilarang menghampiri atau berada di kawasan diisytihar antara 6 petang hingga 6 pagi. Maklumat mendedahkan kumpulan yang menjalankan kegiatan Kidnapping for Ransom KFR dan kumpulan Abu Sayyaf masih cuba menceroboh
meroboh ke kawasan ini untuk melakukan penculikan dan lain-lain jenayah rentas sempadan. Perintah berkurung itu juga bagi menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Sabah yang menjadi pengguna perairan dan rakyat berada di kawasan daratan S-Zone. Ia juga memudahkan penguatkuasaan dan pemantauan terhadap pergerakan bot serta menimbulkan rasa selamat serta yakin kepada pengusaha chalet dan nelayan dengan kehadiran pasukan keselamatan. Silis utama berehat seketika menyusul selepas ini. Tiada lagi majlis berbuka puasa dan iktikaf di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ramainya yang ingkar PKP, banyak kita rugi ni tahu. Kena bayar denda, rugi. Kes naik, rugi. Masa, tenaga, rugi. Kita rugi, semua rugi. Patuh arahan. Kalau duduk rumah, lagi bagus. Bantu petugas barisan hadapan kita, okey? Ingat, amal 3W. Wash, wear, warn. Dan elak 3S. Tempat sesak, tempat sempit, sembang dekat-dekat. Jangan leka, terus waspada. Ingat, sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Bertemu kembali. Pembudayaan norma baharu sejak setahun lalu memaksa ramai berfikir secara kreatif, terutama peniaga makanan dan mereka yang baru kehilangan pekerjaan demi meneruskan kelangsungan hidup. Wartawan Syamila Izzati mendekati golongan ini. Peniaga tepi jalan dan pengusaha kedai makan dilihat sudah mula menggunakan khidmat aplikasi seperti Dah Makan, Lalamu, Foodpanda dan banyak lagi yang boleh membantu memperkenalkan produk mereka. Selain memudahkan peniaga, ia turut memberi keselesaan kepada pelanggan dengan hanya duduk di rumah atau di satu tempat tanpa perlu bergerak jauh untuk mendapatkan makanan. Paling menarik, ada peniaga yang sanggup berpanas memakai maskot demi mendapatkan kelainan dan perhatian pembeli yang lalu lalang. Kami berjalan sendiri untuk menghantar kepada semua customer kami. Dan time kami buat delivery tu, kami menggunakan maskot Spiderman ni sebagai tarikan utama, dan orang kata bagi customer lagi happy sebab time delivery tu kita boleh selfie, kita boleh tengok. Ada juga peniaga yang menggunakan kaedah potongan harga bagi setiap pembelian serta memberi makanan dan minuman untuk dicuba secara percuma kepada pelanggan. Pelbagai cara. Contohnya kami bagi minum percuma di setiap lokasi buka bonet. Maksud dia sebelum customer beli, kami akan bagi tester percuma, minum percuma. Means kami punya tagline pun minum dulu, sedap beli, tak sedap jangan beli. Hotel-hotel yang sudah kekurangan pelanggan juga sanggup menjual makanan mewah mereka dengan harga lebih rendah seperti yang dilakukan sebuah hotel di Pulau Pinang baru-baru ini. Dan idea sebuah restoran di Cyberjaya pula juga harus dipuji apabila mereka memberikan perkhidmatan makan di dalam kereta atau dine in the car kepada pelanggan sehingga tular di media sosial. Untuk dari segi pandangan saya yang ada certain kedai yang buat dine in secara drive-thru tu, saya rasa wajar sebab setiap kedai ada caranya tersendiri untuk mendapatkan pelanggan mereka. So tak semestinya secara Foodpanda atau GrabFood saja. So kita boleh buat secara dine in. Untuk dine in, dia punya kelebihan is dia punya bila kita order makanan tu sampai and still panas, so rasa masih sedap
tak seperti Foodpanda. So kadang Foodpanda sampai makanan dah sejuk apa semua. So saya rasa wajar setiap kedai buat secara dine-in drive-thru ni. Untuk pelanggan pun mudah, tak payah nak extra pay untuk delivery. So kita hanya bayar untuk harga makan, bukan harga untuk extra pay. So saya rasa dari situ pelanggan pun dapat berjimat dengan cara. Peniaga-peniaga buat dine-in di dalam kereta adalah tindakan yang kreatif bagi saya. Bagi saya benda ni wajar, tapi kena ada mengikut SOP yang sepatutnya lah. Kena ketat lah dari segi pemakai penutup muka, mask. Ini selampak apa yang kita lihat sekarang ni, negara yang berbelanja lebih pada ketika berlakunya krisis akan keluar daripada krisis dengan begitu pantas. Krisis ekonomi kita hanya boleh keluar kalau kita selesai daripada krisis kesihatan. Jadi krisis ekonomi sekarang bergantung kepada krisis kesihatan. Selagi mana krisis kesihatan tidak selesai, selagi itu krisis ekonomi sukar untuk diselesaikan. Peniaga semakin kreatif. Apatah lagi pada sekarang ini mereka terpaksa bersaing ketika pandemik COVID-19 melanda dunia kini. Tidak dapat dinafikan pelbagai inisiatif telah mereka lakukan. Apapun, sebagai peniaga haruslah berfikiran terbuka untuk memastikan perniagaan mereka terus maju. Laporan Syamira Izzati, Sirius Media. AirAsia Group Berhad mencatat kerugian 5.09 bilion pada tahun lalu, iaitu berkurangan kepada 3.14 bilion daripada 11.86 bilion pada tahun sebelumnya. Suku keempat berakhir 31 Disember 2020. Kerugian bersih AirAsia menukuk kepada 2.44 bilion daripada 384.44 juta, menyusut sebanyak 92%. Menurut kumpulan itu, impak pandemik COVID-19 terus memberi kesan buruk kepada operasinya. Walaupun sempadan antarabangsa masih ditutup, kumpulan ini akan memberi fokus untuk menyambung semula operasi domestik yang terhad serta meneruskan langkah pembendungan kos termasuk jumlah tenaga kerja dan pemotongan gaji kaki tangan. Mengenai prospek, kumpulan itu berkata meskipun sempadan masih ditutup, namun ia bersedia untuk bergantung sepenuhnya kepada operasi domestik pada tahun ini. Majlis berbuka puasa dan amalan beriktikaf yang menjadi antara pengisian bulan Ramadan sebelum ini di Masjidil Haram Mekah serta Masjid Nabawi dekat Madinah akan ditangguh dan tidak akan dilakukan sepanjang Ramadan nanti. Perkara tersebut diumum Ketua Presidensi Umum Hal Ehwal 2 Masjid Suci, Sheikh Abdul Rahman As-Sudais menerusi Saudi Gazette pada Ahad. Pun begitu, pihak pengurusan akan menyediakan juadah berbuka puasa secara pak buat jemaah yang mengunjungi Masjidil Haram, namun perbuatan mengagihkan hidangan sahur di Masjid Nabawi dan lamannya adalah dilarang. Tambahnya, fokus utama program Ramadan tahun ini adalah mengekang penularan COVID-19 dengan memastikan jemaah mematuhi semua prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Paling penting adalah memastikan jemaah mengambil suntikan vaksin selain mengamalkan penjarakan fizikal dan memakai pelitup muka. Sekurang-kurangnya 6 kedai Hennes & Mauritz H&M di China dipaksa tutup sebagai tindakan balas terhadap kelantangan syarikat fashion antarabangsa itu mempersoal penggunaan buruh paksa dalam industri kapas di Xinjiang. Perkara itu sekaligus dikhawatiri mewujudkan ancaman gangguan pertumbuhan syarikat fashion tersebut memandangkan China merupakan pasaran keempat terbesarnya. Syarikat ini mempunyai 505 kedai di China pada 30 November. Menurut pengusaha pusat membeli belah, sekurang-kurangnya 6 kedai H&M di bandar Urumqi, Yinchuan,
Changchun dan Lian Yungang telah ditutup selepas diarah pemilik bangunan. Media tempatan China juga telah melaporkan lebih banyak penutupan dengan gambar papan iklan jenama H&M diturunkan. Penutupan itu adalah tindak balas terbaharu terhadap kenyataan tidak bertarikh H&M di laman webnya yang mengutarakan kebimbangan mengenai laporan pekerja paksa di wilayah barat daya Xinjiang, pengeluar utama kapas yang digunakan dalam rantaian bekalan pakaian global. China menyumbang 5.2% daripada jumlah penjualan H&M pada tahun 2020, pasaran keempat terbesar selepas Jerman, Amerika Syarikat dan United Kingdom. Jenama barat lain seperti Nike Incorporated dan Adidas juga menimbulkan kemarahan pengguna China kerana berjanji untuk tidak menggunakan kapas Xinjiang, tetapi H&M menerima impak lebih besar. Tidak hairanlah, ia turut dikeluarkan dari platform e-dagang China. Demonstrasi di Myanmar yang berterusan sejak Februari lalu semakin buruk sejak beberapa minggu. Angka terbaru korban pula sudah mencecah 500 orang. Persatuan Bantuan untuk Tahanan Politik AAPP mengesahkan 510 orang awam sudah terkorban tetapi tidak menafikan angka sebenar mungkin lebih tinggi. 1 Februari lalu, tentera Myanmar mengisytiharkan darurat selama setahun setelah merampas kuasa kerana mendakwa berlakunya penipuan dalam pilihan raya umum November lalu. Susulan itu, tentera Myanmar melantik Panglima Angkatan Tenteranya, Jeneral Min Aung Hlaing sebagai pemangku presiden. Namun, demonstrasi tercetus di seluruh negara bagi membantah rampasan kuasa oleh tentera. Setiausaha Agung Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Antonio Guterres menggesa dunia untuk mengenakan tekanan kepada junta tentera Myanmar. Beberapa negara di seluruh dunia seperti China, United Kingdom, Jerman, Amerika Syarikat dan Kanada sedang membangunkan vaksin untuk mencegah virus COVID-19. Vaksinasi adalah langkah pencegahan yang paling berkesan untuk mencegah penyakit berjangkit seperti COVID-19. Vaksinasi merupakan suatu bentuk rawatan yang membolehkan tubuh badan melawan jangkitan. Ia dilakukan dengan bantuan sistem imun tubuh yang terdiri daripada rangkaian sel, tisu dan organ yang bekerjasama untuk melindungi tubuh daripada kuman yang berbahaya. Apabila kuman ini masuk ke dalam badan anda, ia akan menyerang jangkitan yang membuatkan anda sakit. Sistem imun badan anda bertindak seperti pasukan tentera yang sentiasa melakukan rondaan di dalam badan. Apabila kuman masuk ke dalam badan, ia akan memberikan amaran seperti penggera dan sel-sel imun yang bertindak sebagai tentera akan diaktifkan untuk melawan dan membasmi kuman berbahaya tersebut. Kemudian, sistem imun anda akan menyimpan memori mengenai kuman tersebut supaya dapat bertindak balas dengan segera untuk jangkitan yang sama pada masa hadapan. Tindakan perlindungan ini digelar immunity di mana dalam beberapa kes tertentu ia dapat bertahan selama seumur hidup. Vaksinasi berupaya untuk mencegah jangkitan dengan lebih cepat dan berkesan. Oleh itu, vaksinasi adalah sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada semua individu yang tinggal di dalam komuniti. Adalah penting untuk Malaysia bekerjasama dengan negara-negara yang sedang membangunkan vaksin COVID-19 bagi menjamin kesihatan dan kesejahteraan warga Malaysia untuk jangka masa panjang. Pada masa yang sama, hendaklah kita mengamalkan langkah-langkah pencegahan dan kawalan kendiri, patuhi SOP dan terus membudayakan norma baru dalam kehidupan seharian. Pesanan komuniti ini dibawakan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dan Akademi Sains Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali bersama saya untuk mengetahui keadaan cuaca pada ketika ini. Angin serantau pada ketika ini adalah dari arah timur laut dengan kelajuan yang agak lemah iaitu sekitar 10 sehingga 20 km sejam. Ketinggian ombak juga tidak melebihi 2.5 meter. Menerusi laman sesawang rasmi Met Malaysia, tiada sebarang amaran angin kencang dan juga laut bergelora dikeluarkan pada ketika ini. Untuk makluman para penonton, negara kita kini berada pada fasa akhir monsun timur laut dan dijangkakan akan berlanjutan sehingga pertengahan Mac. Udara pada ketika ini adalah lebih kering di semenanjung Malaysia berbanding di negeri Sabah dan juga di negeri Sarawak. Pada ketika ini, cuaca cerah dan panas di semua negeri di semenanjung Malaysia.
Dalam tempoh cuaca yang kering dan panas ini, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa meminum air yang secukupnya, mengurangkan aktiviti di luar rumah serta tidak membuat sebarang pembakaran terbuka. Berbeza pula di negeri Sabah dan juga di negeri Sarawak, hujan dan ribuan petir di 1-2 tempat sedang berlaku di bahagian Sibu, Muka dan juga Limbang di negeri Sarawak serta di kesemua bahagian di negeri Sabah. Hujan yang sedang berlaku ini boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Seterusnya kita beralih ke paparan model numerikal hujan untuk mengetahui apa yang akan berlaku pada keesokan hari 2 Mac 2021. Semenanjung Malaysia masih lagi mengalami keadaan kurang hujan dan cuaca yang agak panas sepanjang hari. Manakala esok pagi di negeri Sabah, hujan akan berlaku di bahagian pantai barat dan dijangkakan akan reda pada jam 10 pagi. Ribuan petir di 1-2 tempat akan kembali berlaku di negeri Sabah yang melibatkan hampir kesemua bahagian di negeri tersebut dan berlanjutan sehingga ke malam nanti. Begitu juga di bahagian Miri, Limbang dan juga Kapit di negeri Sarawak. Hujan yang berlaku di negeri Sarawak akan berlanjutan sehingga ke malam nanti. Baiklah, sebelum kita berpisah, kita ikuti ramalan cuaca 3 hari bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bahang kelayakan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023 kian terasa walaupun ditangguh sehingga Jun ini. Skuad Harimau Malaya dilihat terus optimis dan tidak sekali-kali melepaskan peluang adakan latihan secukupnya akibat lanjutan tersebut. Ia sekaligus memberi ruang buat skuad kendalian Tan Cheng Ho lebih bersedia. Ketua Jurulatih Tan Cheng Ho bakal menggunakan baki 3 bulan sebaik mungkin bagi melayakkan Malaysia ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia dan Asia secara merit. Penundaan perlawanan kelayakan ini memberi tuah buat Malaysia kerana pemain utama negara, Safawi Rashid, sedang mengalami kecederaan. Cheng Ho percaya Safawi bakal pulih sebelum kempen sepak mula membuka tirai. Pun begitu, Malaysia menyinarakan 2 pemain naturalisasi terbaru iaitu Guillem Di Paula dan Liridon Krasniki selepas permohonan mereka untuk mendapat kerakyatan Malaysia diterima oleh FIFA. Sebelum ini, hanya Mohammadul Sumareh sebagai pemain naturalisasi Harimau Malaya. Namun kali ini dikukuhkan menjadi 3 pemain naturalisasi dalam skuad negara. Kontroversi ketika menentang Serbia Sabtu lalu tidak memberi apa-apa impak kepada bintang Portugal Cristiano Ronaldo untuk terus menjadi kapten pasukannya meskipun dikritik hebat selepas meninggalkan padang dan membaling lilitan kapten pada perlawanan kelayakan Piala Dunia 2022. Mendes, goalkeeper's come out, hasn't been able to get there. Menurut pengendali Portugal, Fernando Santos, kejadian itu tidak mengubah peranan Ronaldo sebagai kapten. Apatah lagi pemain Juventus itu telah pun memohon maaf berhubung kelakuannya itu. Sebaliknya, dia hanya berasa kecewa atas tindakan yang dilakukan bintang bola sepak itu. Insiden tercetus apabila pengadil perlawanan tidak mengesahkan gol yang dijaringkan Ronaldo pada minit akhir perlawanan sehingga menyaksikan Portugal seri 2-2 dengan Serbia dalam aksi kumpulan A. Hasil ulang tayang menyaksikan bola sudah pun melepasi garisan gol namun dibatalkan pengadil. Tindakan Ronaldo yang dilihat melampau ini bagaimanapun mengundang kritikan ramai serta tidak terlepas dikenakan hukuman oleh FIFA. Baik, sekian dulu series utama buat masa ini.
Amalan menjaga SOP sudah menjadi sebahagian daripada hidup kita. Kekalkan penjarakan sosial dan terus lindungi diri dan keluarga bagi memutuskan rantaian COVID-19. Salam hormat dan Assalamualaikum.